Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mu'allimah akan sambung subjek Tauhid, pelajaran yang ketiga mengenai perhatian menunjukkan Allah yang menjadikan alam. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita tahu, di atas muka bumi ini, setiap apa yang ada di muka bumi mesti ada yang menciptakan. Dan siapa yang menciptakan? Yang menciptakan segalanya adalah Allah. Okay, setiap sesuatu yang berlaku di bumi tidak boleh terjadi dengan sendirinya dan mesti ada yang menjadikannya ataupun menciptakannya. Segala kejadian alam ini tidak boleh ada dengan sendiri, melainkan ada yang membuat dan mengadakannya. Begitu juga dengan kejadian alam ini, mesti ada yang menciptakan. Okey, sebagaimana yang kita tahu, alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan penuh kesempurnaan. Dan apa yang diciptakan oleh Allah itu sangat sempurna. Dan apa yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di alam semesta, semuanya mesti ada pencipta. Dan siapa yang menciptakannya? Yang Maha Pencipta adalah Allah. Seperti bulan, matahari, bintang, langit, hujan dan sebagainya, manusia diciptakan oleh Allah. Dan apa sahaja yang ada di muka bumi ini mesti ada pencipta. Okay, contoh, bumi diciptakan oleh Allah, kereta diciptakan oleh manusia, motor diciptakan oleh manusia, buku, meja, kerusi, semuanya ada yang menciptakan. Dan yang menciptakannya adalah manusia. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, begitu juga dengan gunung ganang, mesti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya adalah Allah. Jadi pelajar kena ingat, setiap apa yang ada di muka bumi ini mesti ada yang menciptakan. Sebab benda tu takkan terjadi dengan sendirinya. Okey, manusia itu bersifat serba kekurangan dan lemah kerana ia memerlukan ilmu dan kekuatan daripada Allah untuk mencipta sesuatu dan ciptaannya tidak sempurna. Okey, ayat ini kata manusia itu bersifat lemah, bersifat kekurangan. Jadi apa yang manusia cipta tu tak setanding dengan apa yang Allah cipta. Apa yang manusia cipta tak sempurna seperti apa yang Allah cipta. Okey, manusia boleh cipta robot, Allah yang menciptakan manusia. Okey, apa kekurangan yang manusia cipta? Okey, manusia cipta robot. Robot apa kurangnya? Robot boleh rosak. Robot tak boleh bernafas. Robot tak boleh makan. Robot tak boleh mendengar. Robot tak boleh bercakap. Robot tak ada naluri. Robot tak ada isi hati. Robot tak ada perasaan. Tapi Allah menciptakan manusia dengan serba lengkap. Manusia mempunyai perasaan, manusia mempunyai penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sebagainya. Jadi ciptaan manusia tu takkan pernah setanding dengan apa yang Allah cipta. Dan ciptaan manusia tu sangat banyak kelemahan dan kekurangan. Okey, manusia cipta kereta, manusia cipta motor, dan semua yang manusia cipta tu pasti akan rosak. Dan apa yang Allah cipta takkan pernah rosak. Dan apa yang Allah cipta sangat jauh berbeza daripada apa yang manusia cipta. Okey, sebab tu manusia kena ada dua ni. Manusia kena ada sifat berfikir dan manusia kena ada sifat memerhatikan. Okey, kenapa manusia kena ada sifat berfikir dan memerhatikan? Okey, kita boleh tengok dalam cerita Nabi Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim ni, umat dia ni suka menyembah berhala, termasuk Raja Namrud. Jadi pada suatu hari, Raja Namrud dan orang kampung pergi ke suatu tempat dan Nabi Ibrahim tak ikut. Dan bila orang kampung dan Raja Namrud yang menyembah berhala ni pergi ke suatu tempat, Nabi Ibrahim berfikir dan Nabi Ibrahim pergi ke tempat penyembahan berhala. Nabi Ibrahim buat apa? Nabi Ibrahim ambil kapak dan dihancurkan semua patung-patung yang kaum dia sembah. Jadi dia fikir macam mana nak buat. Lepas tu hancurkan patung tu, dia dapat akal, dia dapat fikiran, dia ambil kapak tu, dia ternampak sebuah patung yang besar, dia ambil kapak, digantung dekat patung yang besar tu. Jadi kemudian dia pun balik. Bila orang kampung dan Raja Namrud pergi ke tempat penyembahan berhala, jadi dia nampak semua patung-patung tu dah hancur.
Jadi dia cari siapa yang hancurkan patung-patung tersebut. Kemudian bila cari dia berfikir yang tak ikut orang kampung dengan raja nak pergi ke suatu tempat tu hanya Nabi Ibrahim sahaja. Jadi mereka pergi mencari Nabi Ibrahim dan membawa Nabi Ibrahim ke tempat penyembahan berhala. Mereka berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, siapa yang musnahkan patung-patung tersebut?" Jadi Nabi Ibrahim menunjuk patung yang sangat besar itu. Jadi mereka berkata, "Kamu tahu patung itu tidak boleh bergerak, kamu tahu patung itu tidak boleh bercakap, makan dan minum pun tidak boleh, apatah lagi mau menghancurkan patung-patung lain." Jadi Nabi Ibrahim pun berkata, "Kalau kamu tahu patung tu tak boleh bercakap, tak boleh makan, tak boleh bergerak, kenapa kamu sembah dia? Kenapa kamu jadikan dia Tuhan?" Jadi orang kampung pun berfikir. Jadi dari segi itu manusia sangat perlu kepada dua sifat ni, iaitu berfikir dan memerhatikan. Kita perlu berfikir, kenapa Allah jadikan kita? Kita kena berfikir, kenapa adanya hujan? Kenapa adanya matahari? Kita kena memerhatikan setiap apa ciptaan yang Allah telah ciptakan. Semua ciptaan Allah seperti bulan, bintang, manusia dan tumbuh-tumbuhan dijadikan oleh Allah sangat sempurna. Dan ciptaan Allah tak akan dapat ditandingi oleh mana-mana ciptaan. Kerana setiap ciptaan Allah itu ada fungsinya dan kebaikannya tersendiri. Segala ciptaan Allah menunjukkan Allah itu maha kesempurnaan. Manusia mengetahui kewujudan Allah itu daripada siapa? Manusia mengetahui kewujudan Allah itu daripada perkabaran, daripada nabi-nabi dan juga daripada rasul. Allah menurunkan wahyu kepada nabi, Allah menurunkan wahyu kepada rasul untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Dari situ manusia dapat tahu apa agama yang Allah tetapkan, apa ajaran yang Allah tetapkan, apa hukum hakam yang Allah tetapkan. Semuanya kita dapat tahu daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada para ulama. Semuanya Allah datangkan kepada Nabi dan Rasul untuk menyampaikannya kepada manusia. Itu sahaja daripada Mu'allimah. Terima kasih. Assalamualaikum.